Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina lima ikhtalafa fihi min al-haqqi bi'iznik innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, lebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Masjid Mujahidin atas jemputan kepada saya untuk sama-sama dengan tuan-tuan dan puan pada pagi ini untuk sama-sama kita memakmurkan salat berjemaah dan majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kebaikan dunia dan akhirat bagi kita semua insya-Allah. Sebagaimana kita sedia maklum, di antara fadilat dan kelebihan yang disebutkan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebahagian daripada kita beramal dengannya, kalaupun tidak selalu, barangkali sekali-sekala, iaitulah mereka yang apabila selesai salat subuh berjamaah, mereka akan duduk di tempat salatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehinggalah terbit matahari. Dan apabila terbit matahari, kadar yang agak meninggi, sekira-kira tidak ada lagi waktu yang dilarang untuk salat sunat, dah habis waktu dilarang, maka dia salat sunat 2 rakaat. Maka dalam hadis diberitahu bahawasanya orang ini mendapat pahala haji dan umrah tamah, sempurna. Kan pernah kan kita dengar kan? Dan mungkin sebahagian kita beramal dengan hadis ini. Alhamdulillah. Mungkin ada sebahagian daripada kita yang tertanya-tanya, saya nak buat begitulah kan, tapi nak buat macam mana? Hari Minggu tak boleh nak buat. Dah syaratnya kita semayang di masjid berjemaah, habis boleh semayang subuh, mereka buat kuliah subuh pula. Saya nak duduk zikir macam mana? Maka dalam hal ini, sebahagian daripada ulama menyebutkan, saya bacakan sedikit berbahasa ulama tentangnya. Ikhtalafa al-ulama fi husuli hadha as-sawab fi man intaqala min makan salatihi ila makan akhar. فحمله بعضهم كابن رجب الحنبلي على الظاهر فاشترط أن لا يخرج من مصلاه الذي جلس به. وقال جماهير العلماء كالإمام مالك وابن عبد البر المالكي وابن حجر العسقلاني الشافعي إنه يحصل على هذا الأجر الكبير ما دام في نية الذكر وانتظار الشروق وصلاة الضحى وحابس نفسه من الانشغال بالأمور الدنيوية. لكنهم اشترطوا أن يكون الانتقال في إطار المسجد. Baik, jadi ada para ulama menyebutkan kata dia kena exactly macam mana dalam hadis sebut, iaitulah apabila seorang itu selesai sembahyang, dia tetap kekal di tempat sembahyangnya. Susah nak berarti tuan. Sudah sembahyang tadi, di saf pertama tuan duduk tadi, kalau ikut yang secara literal yang kita faham, di situlah dia duduk. Maka sebahagian dari ulama mengatakan begitu, duduk di tempat. Susah nak lakukan begitu kan. Waqala jamaahirul ulama, tapi majoriti ulama seperti Imam Malik, Imam Ibn Abdul Bar al-Maliki, Ibn Hajar al-Asqalani menyebutkan bahawasanya dia mendapat pahala itu selagi mana dia duduk dalam ruang lingkup salat. Kalau masjid, dalam masjid lah. Dalam masjid lah. Tak kira lah tadi dia salat depan, kemudian duduk di belakang, masih dia lingkungan dalam masjid itu, dan dia berniat zikir dan menanti untuk salat syuruk ataupun salat duha. Jadi tuan-tuan, walaupun dalam masjid niat dengan zikrullah kan, menanti
nanti berada sampailah terbit matahari nanti dan agak meninggi sekali-kali dia menangkan solat sunat, saya nak sembahyang sunat 2 rakaat. Kalau ikut pandangan jumhur ni, walaupun kita menyertai kuliah subuh kan ataupun apakah, asalkan kita tidak palingkan niat kita itu dalam lingkungan berada dalam majlis zikir atau zikrullah, insya-Allah terhasil juga pahala itu, insya-Allah. Jadi oleh kerana itu, kalau kuliah saya habis awal, kalau kuliah saya habis awal sebelum itu, tuan-tuan yang berhajat untuk berfadilah itu tunggu dulu duduk sampailah masuk waktu duha tu, kemudian agak masuk waktu bebas daripada utihara tu sembahyang berdoa. Kalau kuliah saya habis time duha tu, terus sudah assalamualaikum tu bangun sembahyang 2 rakaat kan, bangun sembahyang 2 rakaat. Itu bergantunglah kan. Ataupun kalau kuliah saya habis lewat, tuan-tuan ada kerja, maksudnya saya ada kerja panjangnya kuliah ni, tak apa tuan-tuan, silakan. Kalau tuan-tuan ada urusan, silakan. Saya tak kecil hati, insya-Allah ya. Baik. Itu mukadimahnya, tapi bukan itu tajuk yang kita bincang pagi ini kan. Jadi tajuk yang diberikan kepada saya bebas. Jadi saya pun fikir apa yang saya nak bincangkan pagi ini. Kebetulan sekarang ini kita sekarang sedang berada pada bulan Rabiul Awal. Kita berada pada bulan Rabiul Awal, ini dah masuk 5 Rabiul Awal hari ini. Jadi kita berada di bulan keputraan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu, maka bersempena dengan itu, maka saya ambil peluang dan kesempatan ini untuk membincangkan sedikit sebanyak, kalaupun tidak sebagai masanya sebagai kecil pun, menyentuh tentang sosok yang mulia ini dengan besar kita cinta hati kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada saya dan kepada kita untuk sama-sama menghayati dan mendapat manfaat daripada perbincangan ini, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Al-Irbad ibn Sarih radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni 'indallahi la khatamun nabiyyin wa inna adama lamujaddidun fi tinatihi wa sa'ukhbirukum bi awwali amri ana da'watu Ibrahim wa bisharatu Isa wa ru'ya ummi allati ra'at hayna wada'atni wa qad kharaja minha nurun sati' adaat min qusur asy-Syam. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Musnad dan Ibn Hibban dan Al-Hakim, dan Ibn Hibban dan Al-Hakim mensahihkannya, dan berakui oleh Az-Zahabi akan pensahihan oleh Al-Hakim itu. Baik, daripada Irbad bin Sarih radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW sabda, inni 'indallahi la khatamun nabiyyin, aku ni di sisi Allah penutup segala nabi, dan status Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup itu bukan maknanya yang terakhir yang terkebelakang, tetapi ini adalah satu kemuliaan. Dan dia adalah sayyidul awwalin wal akhirin, ketua yang terdahulu dan yang terkemudian. Dan taraf kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pangkat dan jawatan Nabi itu sejak bila wa inna adama la mujaddilun fi tinati, waktu itu Nabi Adam alaihissalam masih lagi bergelumang dengan tanah lagi. Waktu itu Nabi Adam masih bergelumang dengan tanah lagi, maka Nabi kita SAW telah pun dinobatkan sebagai Nabi, Maka kata Nabi SAW, aku akan beritahu kamu tentang urusan aku. Wa sa'ukhbirukum awwal amri. Ana da'watu Ibrahim. Aku ni lah yang Nabi Ibrahim doakan. Aku ni adalah doa yang Nabi Ibrahim pernah doakan bila Nabi Ibrahim alaihissalam membina Kaabah bersama dengan putranya Ismail alaihissalam, dan di antaranya mereka berdoa. Apa doa Nabi Ibrahim alaihissalam? Rabbana wab'as fihim rasulan
منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Wahai Tuhan, utuskanlah kepada mereka, yakni kepada orang yang berada di Mekah itu, seorang rasul daripada kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, akan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah, dan akan mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkau lah Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Itu doa Nabi Ibrahim AS. Nabi kata, Nabi Ibrahim doa supaya diutuskan seorang Nabi daripada kalangan mereka, di kalangan penduduk Mekah itu, akulah orangnya, akulah orangnya. Jadi kemudian seterusnya, wabisyarati Isa, aku inilah yang Nabi Isa pernah sampaikan perkabaran gembira kepada kaumnya. Apa dia perkabaran gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa itu? Iaitulah seperti dalam firman Allah surah As-Saff ayat 6, wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ingatlah ketika mana Nabi Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah Rasulullah kepada kamu, membenarkan, datangnya aku ini membenarkan apa yang ada pada kamu daripada kitab Taurat, dan membawa berita gembira tentang kedatangan seorang Rasul yang akan datang selepasku yang namanya Ahmad. Dalam Taurat, dalam Injil disebutkan dengan namanya Ahmad. Baik. Kemudian Nabi SAW meneruskan lagi hadis tadi, wa ru'ya ummi allati ra'at haina wada'atni, dan aku ini juga adalah manifestasi, karena Nabi cakap bahasa manifestasi pula itu bahasa saya, daripada apa yang ibuku lihat ketika mana dia melahirkan aku, memputrakan aku, iaitulah telah keluar daripada tubuhnya cahaya yang menerangi istana-istana atau mahligai-mahligai di Syam. Ibunda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika mana melahirkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, keluar daripada dirinya, dari tubuhnya cahaya yang menerangi di kelihatan sampai ke istana-istana di Syam sana. Ada riwayat menyebutkan mimpi yang dilihat oleh Bunda Nabi kita SAW, dan ada juga riwayat menyebutkan setelah mimpi itu memang ternyata bila saja melahirkan Nabi kita SAW keluar bersamanya cahaya yang menerangi istana-istana di Syam. Ini Nabi bagi tahu dalam hadis yang sahih tentang siapa dia. Tiga benda: perkhabaran Nabi Ibrahim, perkhabaran oleh Nabi Isa, dan apa yang dilihat oleh ibunda baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok pada awal hadis ni, aku ni adalah penutup segala Nabi ketika mana Adam alaihi salam masih lagi dalam gelombang tanah. Ada riwayat yang lain, para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, mata kunta nabiyya, wahai Rasulullah, bilakah Tuhan hamba ini Nabi? Nabi SAW menjawab, kuntu nabiyan wa adama bainar ruh wal jasad, atau kama qala Rasulullah SAW, aku ni Nabi Adam ketika itu tengah-tengah antara roh dan jasad lagi. Maknanya tak tiup roh lagi lah, tak tiup roh lagi. Maka timbul perbahasan ulama dalam memahami maksud hadis ini. Sebagiannya mengatakan Nabi adalah Nabi dalam takdir dan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sebagai ulama menolak pendapat ini, sebagai lemah ataupun tidak kuat untuk ditegakkan kefahaman yang sebegitu. Sebab kalaulah dalam ketetapan dan ketetapan Allah tak ada artinya para sahabat bertanya, sejak bila kau Nabi wahai Rasulullah, sedangkan sahabat pun mengetahui segala sesuatu memang dalam pengetahuan Allah SWT, dalam takdir Allah SWT sejak azali lagi. Oleh
membahaskan satu perbahasan panjang, dan perkara ini juga disebutkan dalam Al-Qastalani dalam kitab Al-Mawahib Al-Ladunniyah, bahwasanya yang dimaksudkan dengan bilakah Nabi SAW itu sebagai Nabi, iaitulah Nabi memang yang terhawal dari sudut rohnya diciptakan dan dinobatkan dia sebagai Nabi. Kemudian Nabi-Nabi yang lain diminta untuk memberikan kesaksian dan memperlakukan kerasulan dan mengaku beriman kepadanya dan akan mengikutinya kalau mereka hidup ketika mana Nabi SAW diutuskan, dan kalau mereka tidak hidup ketika mana Nabi Muhammad SAW diutuskan, mereka akan menyampaikan kepada kaum mereka supaya ikut Nabi akhir zaman ini, Nabi yang akan datang, yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebutkan, dibenarkan dalam hadis Al-Bukhari daripada Ali dan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan, ma ba'asallahu nabiyyan Adam faman dunahu illa akhadha alaihi al-mitsaq. Ini hadis sahih. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutuskan seorang nabi pun, sama ada Adam ke ataupun yang selepas daripada Adam, melainkan semua nabi itu diminta untuk memperlakukan, untuk membuat perjanjian, untuk menerima perjanjian. Apa dia perjanjian itu? La in bu'isa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa hayyun la yu'minanna bihi wa la yansuranna. Kalaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan dan nabi itu Adam alaihissalam dan semua nabi yang lain, mereka masih hidup pada masa itu, mereka kena beriman dengannya dan mereka kena menolong dan membantunya. La yu'minan nabi wa la yansuranna. Ini perjanjian nabi-nabi. Mungkin dalam pertemuan saya kali pertama saya jemput itu, saya dah bincangkan tentang takdir, tentang saya masih ingat lagi. Mungkin saya ada sebut, saya tak ingat, mungkin saya ada sebut tentang perjanjian roh, perjanjian kita di alam roh. Ya, kita semua semasa di alam roh kita tak berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Maka semua roh yang dikeluarkan dari sulbi Adam alaihissalam, ketika itu mereka pun memperakui, qalu bala syahidna. Mereka pun kata, bahkan kami jadi saksi, wahai Tuhan, kamulah Tuhan kami. Kita memperakui ketuhanan Allah SWT dan memperakui apa-apa yang diminta kita memperakui pada ketika itu, walaupun sekarang kita tak ingat. Walaupun sekarang kita tak ingat. An-taqulu yawmal qiyamah, mengapa Allah SWT mengambil perjanjian daripada kita semasa di alam roh itu, supaya kamu tidak boleh mengatakan, memberikan alasan pada hari kiamat nanti, inna kunna an hadza ghafilin, kami tak dapat beringatan ini, tak boleh bagi alasan itu. Au taqulu innama asyraka abauna min qabl wa kunna zurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun. Ataupun kamu juga tak boleh nak mengatakan di sisi Allah, nak argue Allah SWT tak boleh. Pada hari kiamat nanti, yang kami ini, kalau orang kafir lah dia nak argue Allah, sebabkan yang kami jadi syirik ini disebabkan oleh nenek moyang kami, kan? Kami beranak daripada buah mereka, maka kami pun ikut mereka. Itu pun tak boleh kalau kata. Hujah itu pun tak terima. Sebab apa? Sebab semua adalah bagi kesaksian di hadapan Allah semasa di hadapan roh sebelum kita dilahirkan ke dunia ini lagi. Perbahasan itu banyaklah. Mungkin tuan-tuan kata, tak tahu, saya tak ingat pun. Itu tak apalah. Mungkin saya ada sebut pun dalam perbincangan dulu tentang perbahasan itu. Tetapi hakikatnya kita semua telah pun berjanji. Itu perjanjian kita ke semua manusia, ke semua roh itu berjanji di hadapan Allah SWT. Dan ada satu lagi perjanjian yang dikhususkan kepada mereka-mereka yang dinobatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Nabi dan Rasul. Mereka pun ada perjanjian yang satu lagi. Kita tak dapat perjanjian itu, tapi Nabi-Nabi, roh para Nabi, mereka ada lagi satu perjanjian. Perjanjiannya itulah yang disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 81. Wa iz akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah
Thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna. Qala aqarartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin. Inilah ayat Al-Quran dalam surah Al-Imran ayat 81. Ingatlah ketika mana Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian daripada nabi-nabi, semua nabi. Sungguh nanti bila datang kepada kamu kitab dan hikmah, kemudian setelah itu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Nabi-nabi ini diberikan kitab, kalau tidak diberikan kitab mereka diberikan hikmah. Kalau Allah datang seorang rasul yang membenarkan apa yang ada kepada kamu, kamu kena berjanji untuk minun nabi. Ini Allah Ta'ala ambil kejadian ini daripada nabi-nabi sebelum mai ke dunia lagi. Ambil kejadian semua kena berjanji nabi-nabi. Untuk minun nabi, kamu kena akan beriman dengannya. Itulah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan setakat kamu kena meyakini beriman dengannya, ikut dia, bahkan kamu kena berjanji kalau kamu hidup lagi masa itu, wala tansurunna, dan kamu kena tolong dia, bantu dia. Bukan setakat percaya dia, kena berjuang bersama dengan Nabi itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala aqrartum wa akhadhtum ala zalikum isri. Adakah kamu memperakui dan berpegang dengan sungguh-sungguh perjanjian ini? Kata Allah SWT. Maka para Nabi itu jawab di alam roh itu, qalu aqrarna. Mereka berjawab, kami terima perjanjian ini. Jadi kita terima perjanjian dengan Allah SWT, mengakui rububiyah Allah SWT, akan patuh kepada Allah SWT, barulah kita datang ke dunia ini. Dan Nabi-Nabi selain daripada perjanjian yang pertama yang macam kita tadi, mereka ada satu lagi perjanjian yang khusus, iaitulah akan mengakui, akan mengikut Nabi Muhammad SAW dan akan membantu dan berjuang dengan sesungguh hati dengan baginda SAW kalau ditakdirkan mereka hidup lagi masa Nabi SAW diutuskan. Allah Ta'ala menyebutkan di hujung ayat itu, qala fashhadu. Kalau begitu saksikanlah, wa ana ma'akum minasy syahidin, dan aku juga termasuk di kalangan yang bersaksi bersama kamu. Misahun nabihi, perjanjian nabi-nabi. Mana nabi-nabi itu mereka mengambil perjanjian yang lebih berat lagi bagi kita. Selain dalam perjanjian bersama kita, mereka berjanji akan mengikut dan membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balik kepada hadis Ibnu Abbas, Ali Ibn Abi Talib dan Ibn Abbas radhiyallahu anhu tadi, lain bu'isa Muhammad yang diriwayatkan oleh Bukhari, lain bu'isa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kata Nabi, kata Ali dan Ibn Abbas radhiyallahu anhu, tidaklah Allah Ta'ala memutuskan seorang Nabi Adam ataupun di bawah daripada Adam lagi, melainkan diambil daripada Nabi itu perjanjian terlebih dahulu. Lain bu'isa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalaulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutuskan wa huwa hayyun, dan dia masih lagi hidup, Nabi itu masih lagi hidup, la yu'minanna bihi, dia mesti beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa la yansuranna, dan dia kena menolong membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amarahu an ya'khudha al-'ahda 'ala qaumihi, dan Allah titahkan kepada Nabi itu supaya mengambil perjanjian ini daripada kaum mereka. Maknanya setiap Nabi Adam AS telah pun mengkhabarkan tentang Nabi Muhammad SAW. Selepas Nabi Adam AS, seterusnya sampailah kepada Nabi yang akhir sekali, Isa AS, kesemuanya telah memberikan perkhabaran ini kepada kaum mereka tentang Nabi yang akan lahir yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau lahir Nabi ini, kamu kena beriman dengannya dan kamu kena bantu dan tolong dia sesungguh hati. Itu perjanjian daripada Nabi-Nabi semua. Lain bu'isa Muhammadun, semua Nabi itu diminta mengambil perjanjian daripada kaumnya. Kalau Muhammad SAW diutuskan wahum ahya, dan kaum mereka pun masih hidup ketika itu, la yu'minunna bihi wa la yansurunna, mereka akan beriman dengannya dan akan menolongnya, wa la yattabi'unnahu, dan mereka akan mengikutnya. Kemudian Sayyidina Ali ceritakan hadis ini, dia pun lepas itu teruslah baca
firman yang saya bacakan tadi. Sayyidina Ali membacakan ayat wa iz akhadallahu mitsaqan nabiyyin yang saya bacakan tadi. Ingatlah ketika Allah Taala mengambil perjanjian daripada nabi-nabi. Itu dekat itu dulu tentang bagaimana status agungnya manusia yang kita ini umat baginda, beruntung menjadi umat baginda di akhir zaman ini. Inilah keagungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan keadaan yang demikian, itulah kita mendengar kisah ketika mana Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana diisrakan daripada Makkahul Mukarramah dibawa sampai ke Baitul Maqdis. Di situlah kesemua nabi-nabi sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengikut dan solat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita mengimamkan solat itu. Semua nabi yang mereka itu tak sempat hidup sezaman dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala kumpul kembali semua ikut Nabi, tak terkecuali seorang pun, semua nabi-nabi. Maka itu sebagai satu tanda simbol bahwasanya itulah ketua Sayyidul Awwalin wa Sayyidul Akhirin, ketua orang terdahulu dan kemudian telah pun datang. Dan semua nabi-nabi setelah mana mereka telah memperlakukan berjanji dengan Allah di alam roh dahulu, maka Allah realisasikan sekurang-kurangnya, walaupun mereka tidak sempat hidup semasa zaman Nabi diutuskan, tetapi mereka dibangkitkan ataupun dalam keadaan sama ada alam roh bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Baitul Maqdis. Mereka berimamkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu keagungan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam bulan keputaraan baginda sallallahu alaihi wasallam ni, orang buat ihtifal di Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyambut Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka diisikan dengan pengisian, berbagai-bagai pengisian, membacakan kisah sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, memperbanyakkan bersalawat, bersedekah, melakukan amalan kebajikan, kesemuanya itu bagi menzahirkan rasa suka dan gembiranya kita dengan perutusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah menjadi satu kesalahan, bahkan ia satu kebaikan apabila seorang itu bergembira, dan semestinya orang mukmin itu bergembira dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena itulah rahmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutuskan engkau melainkan menjadi rahmat kepada sekalian alam. Siapakah rahmat yang terbesar? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena itulah kita berkenalan sedikit. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diputrakan di bumi yang suatu ketika dahulu tandus. Itulah zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Bumi yang kering kontang ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan putera isterinya Hajar dan puteranya Ismail, ditinggalkan di bumi yang tandus kering kontang, tidak ada sumber air dan tidak ada sumber makanan dan buah-buahan, tidak ada. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkatannya kepada bumi itu dengan didatangkan kabilah Jurhum yang datang daripada Yaman sana. Mereka adalah kabilah Arab yang hidup dalam keadaan nomad. Nomad ni bermaksud ialah mereka hidup berpindah randah daripada satu masa ke satu masa, bawa kemah, baca kemah, duduk di satu tempat dalam satu tempoh hari tertentu. Bila habis sumber air dan sebagainya, mereka berpindah pula ke tempat lain. Ini salah satu tradisi daripada satu kabilah Jurhum. Ketika mana Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan putranya Ismail yang masih kecil dengan isterinya Hajar pada ketika itu, ketika mana Nabi Ibrahim meninggalkan, dan kita sedia tahu tentang kisah keluarnya terpancarnya mata air Zam-Zam. Kemudian bertandanglah kabilah Jurhum. Arab Jurhum ini mereka bertandang dari jauh, mereka datang, mereka lihat burung-burung berterbangan di sana, mesti ada sumber kehidupan di sini, ada sumber air. Lalu mereka cari, akhirnya mereka berjumpa dengan ibunda Nabi Ismail ataupun isteri Nabi Ibrahim Hajar bersama dengan anak-anaknya Ismail AS, dan Hajar telah memiliki kekuasaan atau menjadi tuan kepada Zam-Zam. Itulah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka minta izin untuk bertandang dan berkampung di situ, maka dibenarkan oleh
akhirnya mereka bermasyarakat di situ, dan Nabi Ismail alaihissalam membesar dengan kaum Jurhum itu, kemudian berkahwin, beranak daripada kaum Jurhum itu, dan daripada situlah Mekah semakin subur, semakin subur, semakin subur, sehingga sampai kepada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermula daripada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sampai kepada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan oleh ahli sirah memakan masa kira-kira lebih kurang 21 abad. So kalau 21 abad lebih kurang 20 atau 21 abad, mana lebih kurang 2000 tahun lah kan, satu abad 100 tahun. Maka diperintah Mekah itu diperintah selepas oleh Nabi Ismail alaihissalam dan anak cucunya. Kemudiannya selepas Nabi Ismail, anaknya, saya lupa seorang tu nama Qaidar, seorang lagi saya lupa, anaknya memerintah Mekah selepas itu, dan selepas itu kepada anak Nabi Ismail alaihissalam, maka diambil alih pula oleh datuk kepada anaknya, itulah yang daripada kabilah Jurhum itu, Mudad, kalau tak silap namanya. Dan kemudian daripada setelah itu maka beralihlah pemerintah Mekah itu kepada anak cucu kabilah Arab Jurhum ini, terus sampailah pada tahun, kalau tak silap ingatan saya, 2 Masehi berlaku perebutan kuasa di antara kabilah Jurhum dengan Bani Khuza'ah, kabilah Arab juga, dan akhirnya Khuza'ah mengambil alih daripada kabilah Jurhum. Khuza'ah mengambil alih dalam tempoh lingkungan dalam lebih kurang 300 tahun, begitu saja. Bani Khuza'ah mereka itu memerintah takdir Mekah, dan semasa period pemerintahan Khuza'ah inilah timbulnya bid'ah besar di kalangan masyarakat Mekah. Sebelum itu mereka mengikuti ajaran agama Nabi Ibrahim alaihissalam, dan akhirnya mereka mengubah, ialah timbul seorang yang bernama Amru bin Luhai. Kalau siapa menguji sirah, dia akan jumpa ada seorang watak yang bernama Amru bin Luhai. Dialah yang mula membawa berhala ke Mekah, dan akhirnya Mekah itu banyak berhala-berhala di sekeliling Kaabah. Dia orang yang mula melakukan penyembahan berhala di Mekah itu. Dan semasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diputerakan, Mekah telah pun tercemar dengan ajaran Nabi Ibrahim itu, telah pun tercemar dengan budaya penyembahan berhala dan budaya-budaya jahiliah yang lain. Baik, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diputerakan itu pada tahun 571 Masehi. Pada tahun 571 Masehi, 22 April tahun 571 Masehi. Tahun hijrah tak ada lagi, tahun hijrah tak ada lagi. Kita sedia maklum dikenali tahun itu sebagai tahun gajah, kerana orang Arab menamakan tahun berdasarkan kepada peristiwa-peristiwa besar yang berlaku. Harinya tanggal hari Isnin. Hari Isnin, tidak ada khilaf tentang hari Isnin. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diputerakan pada hari Isnin. Wastummiha fi yaumil Isnin, mendapat wahyu pun pada hari Isnin, berhijrah pun pada hari Isnin, wafat pun pada hari Isnin. Itu hari-hari yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila ditanyakan kepada Nabi mengapa baginda sallallahu alaihi wasallam suka sangat berpuasa pada hari Isnin, maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, zalika yaumun wulidtu fihi, itulah hari yang aku diputerakan. So bila Nabi kata begitu, tidak ada khilaf di kalangan sejarawan dan ulama tentang keputaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah pada hari Isnin. Cuma yang ada khilaf tentang tarikh. Jadi tarikh itu ada khilaf, ada yang katakan 9, 8, ada yang kata 17 Rabiul Awal, tapi masih dalam Rabiul Awal. Tapi jumhur yang masyhur ini, jumhur majoriti mengatakan 12 Rabiul Awal, sebagaimana yang biasa kita sebut ataupun bercuti lah di negara kita ini, cuti keputaran Nabi SAW pada 12 Rabiul Awal. Diputerakan Nabi kita Muhammad SAW ini di penempatan Bani Hashim. Di penempatan Bani Hashim. Apa maksud penempatan Bani Hashim? Ini kampung Bani Hashim. Di Mekah ini ada Bani-Bani yang berbagai-bagai Bani. Bani ini apa maksud? Bani ini anak cucu. Itu maksud Bani kan, anak cucu. Anak cucu Hashim. Jadi dalam bahasa orang kita panggil anak cucu tu Hashim. Itu kampung cucu, kampung anak cucu tu Hashim. Kan? Jadi Nabi kita di kampung
kampung anak cucu Hashim. Jadi ada Bani berbagai-bagai lah, Bani Adi dan sebagainya pada masa itu yang mendiami di sekitar Mekah. Nabi kita SAW diputerakan di penempatan Bani Hashim. So kalau kita pergi Mekah yang maktabah perpustakaan tu kan yang dikatakan Maulid Nabi itu, maka itulah dikatakan kampung Bani Hashim, penempatan Bani Hashim diputerakan di situ. Siapa Hashim? Hashim itu ialah nenda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tenda Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Stop sekat tu. Dah sekepit-kepit dah nak ingat sampai ke Adnan tu kan. Saya harap tuan-tuan boleh ingat kan. Tapi dekat Qusay tu kalau kita dah ingatlah, kita akan banyak fakta-fakta sejarah yang kita akan dapat gali dan bongkar. Kerana di situ juga pertemuan di antara nasab isteri baginda sallallahu alaihi wasallam Khadijah binti Khuwailid, begitu juga ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam Aminah binti Wahab akan bertemu juga pada Qusay nanti. Jadi kisahnya sejarah Hashim ni, Hashim kita biasa pasal cerita Hashim ni sebab Nabi dikenali sebagai Bani Al-Hashimiyah, anak keturunan Hashim. Bani Hashim. Kita biasa dengar Bani Hashim kan. Bani Hashim ni salah satu bani yang mereka itu diharamkan daripada menerima sedekah. Bani Hashim. Baik. Hashim ni namanya Amru. Dia maknanya Hashim ada anak nama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ada anak dia Abdul Muttalib. Ya. Jadi ceritanya Hashim ini dialah orang yang mula-mula sekali mempelopori pada perjalanan musim sejuk dan musim panas. Dia adalah orang yang mula mempelopori perjalanan musim sejuk dan musim panas yang kita baca di ila fi Quraisy, ila fi marhalat asyita wa sayf. Perjalanan musim panas dan musim sejuk orang Quraisy itu Hashim lah yang mula mempeloporinya. Mana bila musim sejuk mereka akan berdagang pergi ke Yaman. Sebab Yaman cuaca dia tak sejuk. Jadi sederhana lah, kalau musim sejuk lari pergi berdagang di Yaman. Musim panas mereka akan pergi ke Syam. Sebab Syam bagi utara dia bagian yang sejuk. Jadi kalau pergi ke musim sejuk itu tak tahan. Jadi mereka pergi pada musim panas. Jadi Hashim lah orang yang mula mempeloporinya. Mengapa dia nama Amru? Mengapa dia dinamakan Hashim? Hashim ni gelaran dia. Daripada perkataan Hashimun, tukang pecah. Itu makna Hashim, tukang pecah. Tukang pecah apa? Tukang pecah roti. Sebab apa dia tukang pecah roti? Sebab dialah yang memegang jawatan bagi pihak bani dia, iaitulah melayan rombongan haji, memberi minum dan memberi makan kepada orang haji, dan dialah yang mempelopori memberikan sari bubur roti ataupun roti bercicak lah, roti bercicak ni kepada orang-orang yang datang untuk menaikkan haji. Maka dia pecahkan roti itu, disebabkan dia pelopori itu, maka orang kenal dia sebagai Hashim, tukang pecah roti. Hashim, nama dia Amru. Satu ketika Hashim ini dia pergi ke Madinah. So bila dia pergi ke Madinah, dalam perjalanan, bukan dia pergi ke Madinah, dia pergi ke Syam untuk berdagang. Dalam perjalanan ke Syam, dia singgah di Madinah. Dalam persinggahannya di Madinah itu tertarik olehnya ataupun tertawan olehnya seorang daripada puteri Bani Najjar di Madinah yang bernama Salma binti Amru. Lalu dia berkahwin dengan seorang puteri Amru di Madinah daripada Bani Najjar yang bernama Salma. Maka daripada situ dia mendapat seorang zuriat anak yang namanya Syaibah. Tetapi dia tidak sempat untuk menyambung zuriatnya itu. Kenapa? Kerana selepas itu dia meneruskan perjalanan pergi ke Syam, tinggalkan Salma di Madinah. Ketika itu Salma telah pun hamil. Tetapi dia meninggal di Gaza Palestin. Hashim dia meninggal di Gaza Palestin. Kemudian tinggallah Salma di Madinah. Akhirnya melahirkan seorang putra yang diberi nama Syaibah. Syaibah ni kalau bahasa maknanya uban. Jadi ada mengatakan dia dinamakan Syaibah itu sebabkan rambutnya macam keuban-ubanan masa dilahirkan. Bukan uban, mungkin rambutnya itu tak hitam sangat barangkali. Jadi dinamakan dia sebagai
sebagai Syaibah. Ini anak Hashim dinamakan oleh Syaibah. Setelah mana Syaibah membesar, dapat berita kepada adik-beradik Hashim di Mekah. Maka di antara adik-beradik Hashim itu namanya Al-Muttalib, anak Abdul Manaf, Hashim, Al-Muttalib, Abdul Syams, Naufal yang anak lelaki, anak Abdul Manaf. Jadi adik Hashim yang namanya Al-Muttalib dapat beritahu rupanya Abang Hashim kita ada anak di Madinah. Kan ada anak di Madinah. Abang Hashim dah mati dah kan ditanam di Gaza, Palestin itu. Lalu dia pun pergi ke Madinah nak cari anak saudara dia ni. Lalu sampai ke Madinah berjumpa dengan keluarga Salma binti Amr tadi ni. Maka dia pun minta kepada Salma untuk bawa pulang anak saudaranya ini ke Mekah. Mana ada ibu nak benarkan orang bawa balik anak dia kan? Tetapi apa kata Al-Muttalib? Bukan Abdul Muttalib, Al-Muttalib. Jangan silap, Abdul Muttalib. Al-Muttalib kata, aku bukan nak ambil dia sewenang-wenangnya, tetapi aku nak pulangkan dia kepada kerajaan bapaknya. Hashim ni, jangan kau tak tahu, Hashim ni orang besar Mekah ni kan? Walaupun dia dah kahwin di Madinah, dia orang besar Mekah, pimpinan Mekah, orang terhormat di Mekah. Jadi aku nak ambil anak dia untuk balik mewarisi tampuk kepimpinan ayahandanya Hashim. Barulah Salma binti Amr ni benarkan dibawa pulang. Rupanya orang bangsawan di Mekah ni kan. Maka dibawa pulanglah Syaibah tadi oleh Al-Muttalib, membonceng untanya pulang sampai ke Mekah. Zaman tu manusia boleh beli manusia kan, zaman boleh berjual beli hamba abdi pada masa itu. Maka bila Al-Muttalib bawa Syaibah sampai ke Mekah, dia anak muda lagi, belia remaja lagi pada ketika itu. Maka membonceng dengan Al-Muttalib. Orang tengok Al-Muttalib balik, orang kata Muttalib bawa beli hamba seorang lagi. Muttalib bawa beli hamba. Itulah hamba Muttalib, Abdul Muttalib. Muttalib kata, bukan hamba aku ni, anak menakan aku ni, anak buah aku ni. Tapi dah orang panggil Abdul Muttalib, Abdul Muttalib. Lekatlah Syaibah tu namanya. Tidak dipanggil orang dengan Syaibah, tetapi dipanggil dia dengan Abdul Muttalib, hamba Muttalib. Itu hamba Abdul Muttalib tu gelaran saja, nama sebenarnya ialah Syaibah. Maka inilah nenda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nenda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan orang yang pertama sekali menemu balik, dapat menjumpai semula telaga Zamzam yang telah pun hilang sejak sekian lama apabila berlakunya perebutan kuasa antara Bani Khuza'ah dengan Jurhum yang saya sebut tadi. Bila berlakunya peperangan saudara antara Bani Khuza'ah dengan Jurhum, maka akhirnya Jurhum kalah. Sedangkan ribuan tahun mereka mentadbir Mekah, Bani Khuza'ah datang dan mereka berperang dengan Jurhum dan mereka mengambil alih tampuk pemerintah Mekah. Jurhum lari, sebelum mereka lari maka timbuskan telaga Zamzam. Terus tak jumpa lagi lah, sampailah zaman Abdul Muttalib. Tak jumpa, orang tak tahu. Zamzam hanya menjadi legenda yang disebut-sebut orang, tetapi di mana tak tahu. Walhal dekat saja dengan Kaabah tempat mereka bertawaf itu, tapi mereka tak tahu. Ditimbus dan ditanamkan harta-harta berharga yang di dalam Kaabah itu di dalam telaga Zamzam itu. Orang tak tahu pun di mana telaga Zamzam, tak jumpa dah itu. Dan kerana Abdul Muttalib disebutkan dalam kitab Sirah Ibn Hisham menyebutkan, dan Ibn Katsir juga menyebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Saya baca kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Ibn Katsir itu banyak semua ni disebutkan. Tuan-tuan, kalau kata saya tak nyatakan sumber saya pun, kan sekarang ni kan orang dia suka cengan segala zaman dia disebut mana tu kan, kan dia mana cerita mana ni, dari mana hujah mana, sumber mana. Jadi kalau jenuh kita nak ingat sumber jenuh kita akan kadang-kadang terlintas tak hadir itu pembicaraan kita lama-lama tu lupa dah sumber. Jadi kalau tuan-tuan, kalau saya tak nyatakan sumber, sebahagian besar cerita ini boleh dibaca, diambil daripada kitab Al-Bidayah wa Nihayah Ibn Katsir. Kan aku senang cerita kan kalau saya tak nyatakan sumber pun. Abdul Muttalib satu ketika
Dia tidur di Hijr Ismail kita bahas di terus satu malam dia tidur di situ. Datang seseorang dalam mimpinya menyebutkan ihfar Thaibah, jadilah Thaibah. Dia cakap, "Wama Thaibah? Apa itu Thaibah?" Dia tanya, sebab tanya mimpinya, "Apa itu Thaibah?" Hilang begitu dia, orang datang tu hilang. Dia pun masyhur. Dia beritahu kepada orang Quraisy, "Aku mimpi pelik ni, mimpi pelik. Ada seseorang datang suruh aku gali Thaibah." Thaibah ni maknanya benda baiklah, Thaibah kan. Tapi apa dia? Hilang itu saja. Kau dia kata, "Besok kau tidur lagi, kalau itu mimpi yang memang baik, nanti datang lagi lah tu." Kalau itu syaitan, tak datang lagi lah kan. Besoknya dia tidur lagi, datang begitu juga. Ihfar al-barra, jadilah al-barra. Semuanya makna baik tegak kan. Umar al-barra, apa itu barra? Hilang itu, masuk lagi. Esok tidur lagi, ihfar matnuna, jadilah matnuna. Apa itu matnuna? Matnuna ni mana benda yang tersimpan, benda yang berharga yang tersimpan. Ini kan itu matnuna. Hilang itu. Dan datang lagi kali terakhir, tidur lagi. Akhirnya datang sama juga. Ihfar Zamzam, la tanzif wa la tuzam, tasqil hajij al-a'zam, inda nutratil ghurabil a'zam. Kemudian saya lupa ada di baris ujung tu, galilah Zamzam, galilah Zamzam, air yang tidak pernah kering, tidak pernah kering. Kamu akan memberi makan rombongan haji, memberi minum rombongan haji yang besar. Di ujung tersebut, di dekat tempat burung gagak mematuk, dan di situ ada sarang semut. Dapat lokasi, dia betul-betul dapat lokasi. Maka barulah dia recam. Dia tahu di situ adalah tempat berhala Isa dan Nailah. Ada nama berhala Isa dan Nailah dekat dengan Kaabah. Di situ orang Arab Jahiliyah, mereka korbankan korban sembahan mereka, buat takut korban, mereka sembelih kat situ pula. Sembahan korban untuk sembahan berhala-berhala mereka. Maka di situ lah tempat yang ada darah dan tahi. Itulah darah binatang yang dikorbankan. Di situlah burung gagak datang mematuk, dan di situlah ada sarang semut. Abdul Muttalib tahu tempat itu bila dapat itu, maka dia pun bawa cangkul bagi keluar. Dia pun ajak seorang anaknya. Waktu itu dia bawa ada anak seorang saja, nama Al-Haris. Anak dia seorang, dia punya nama Al-Haris. Lalu dia pun nak mencangkul. Orang Quraisy yang lain, orang Arab yang lain halang dia. Apa yang kamu cangkul-cangkul? Ini tempat kita buat korban sembahan untuk berhala. Kita kamu datang pada cangkul ni siapa? Tapi dia dah dapat isyarat tu, dia dah yakin sangat mesti ada sesuatu. Maka dia kata kepada anaknya, Haris, tolong layan mereka saat, halanglah macam mana, cakaplah macam mana pun, dia nak cangkul juga. Sementara mereka ada mata tu, Haris pergi layan mereka, dia cangkul. Tak lama dia cangkul itu, nampaklah tanda-tanda galian benda yang tertimbus di dalam telaga itu. Akhirnya nampaklah perbenaran yang disimpan oleh kabilah Jurhum dulu. Lalu orang-orang Arab yang lain pun bila nampak itu, mereka pun tak halang lagi dah. Maka mereka pun, ternyata betul lah apa yang didapatkan oleh Abdul Muttalib. Maka dari sejak itu Abdul Muttalib mendapat telaga Zamzam ditemui semula. Itu semuanya sebagai satu isyarat, irhas, ataupun berita-berita, peristiwa-peristiwa besar yang menandakan akan hampir ketibaan Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah cerita Abdul Muttalib ni. Orang Arab lepas itu dia tak puas hati. Mulanya mereka halang, jangan ukuran, jangan kacau ni tempat kita sembelih binatang untuk berhala apa semua. Bila ada jumpa, mereka kata beginilah, Abdul Muttalib, ini bukan hak kamu seorang ni. Ini nenda kita dulu ni, Nabi Ibrahim dulu ni punya ni. Jadi kita anak cucu dia, jadi kita semua sama-sama berhala dapat ni. Macam tu pula. Kan bila dah dapat, barulah semua nak berkongsi sama-sama. Kata Abdul Muttalib, tak boleh. Ni aku punya, aku yang dapat isyarat ini. Akhirnya dah bergaduh berebut telaga Zamzam. Yang mulanya mereka halang. Akhirnya mereka setuju. Di perbatasan Syam sana ada seorang wanita. Dia terbawang sana lah. Kita pergi berhukum dengan dia. Kita pergi
minta keputusan kepada dia. Dia putuskan macam mana nak putuskan. Oh malah, baru tenaga Zamzam pula. Pergi mereka itu ke waktu itu padang pasir. Tak ada lagi nak air macam sekarang ni kan. Kalau terputus bekalan susah. Ditakdirkan Allah mereka pergi di padang pasir yang kerikotang, terputus bekalan mereka. Akhirnya mereka dah tak boleh nak pergi mana. Minuman pun tak ada, bekalan makanan pun tak ada, nak pergi makin jauh tak tahu di hujung mana, nak patah balik pun tak tahu di hujung mana. Akhirnya mereka kata Abdul Muttalib beginilah, kita ni memang nampak gaya tak ada harapan dalam kita ni. Kita dah tersesat di padang pasir yang luas saja, dah menang-menang ni tak tahu di mana dah, bekalan semua dah habis dah. Daripada kita mati tidak berkubur, baik setiap seorang daripada kita gali kubur masing-masing. Bila siapa saja mati, tolak dia masuk timbus. Dan nanti bila orang yang terakhir, yang tu yang tak ada kubur. Daripada tak ada kubur langsung, tak tahu siapa nak cari, baik ada kubur, nanti dapat ingatlah, sudah kita dapat cari, oh ni tu nenek mereka ada di sini. Mereka buat begitu semua pakai gali kubur masing-masing. Tapi lama tunggu tak ada jadi. Kalau kita kata, dah buat dah cadangan tu. Daripada kita tunggu saja, baik kita jalan juga, mati-matilah kan. Akhirnya mereka pun mula nak berjalan, tiba-tiba Allah Ta'ala takdirkan, baru saja nak berjalan, terpercik keluar air daripada bawah tapak kaki Abdul Muttalib di tempat itu. Lalu mereka dapat minum dan mereka dapatlah meneruskan kehidupan mereka. Maka waktu itu mereka kata tak perlu lagi lah kita pergi jumpa hakim nak putus kepada kita. Dia Allah Ta'ala dah tunjuk dah. Mereka surrender dengan Abdul Muttalib. Memang hak kamu lah Abdul Muttalib. Jadi warisan Zamzam itu dipegang oleh Abdul Muttalib dan anak cucunya. Mereka lah yang bertanggungjawab memberikan siqayah. Mereka lah rifadah, memberikan minuman dan makanan melayani orang haji. Dan Zamzam itu dipertanggungjawabkan kepada mereka. Itu. Dan apabila apabila Abdul Muttalib, bila dia tengah cangkul tadi ni, orang halang tu, dia nazar. Waktu tu, sebab orang halang dia, anak dia seorang yang nama Haris, yang ada seorang dia nazar ke Allah lah, aku ada ramai anak lelaki, dia dapat bantu aku sebelah seorang sebagai korban. Dia nazar begitu. Akhirnya, tanpa kelamaan, Allah Ta'ala kurniakan semua kepadanya. Dapat 10 orang anak lelaki, yang paling bongsu Abdullah. Bila dia teringat balik nazarnya, dia pun panggil anak-anak semua. Dia kata, aku pernah bernazar dulu bahawasanya kalau aku dapat 10 orang anak lelaki, semuanya dapat membantu aku nak 11 orang. Semua anak-anak dia kata, kalau begitu nama Zainal silalah buat. Maka dia kata, pergi ambil anak panah, tulis nama masing-masing. Waktu tu orang dia tulis nama di panah, cabut undi, masukkan dalam pelosok panah tu, gocap, cabut nama satu keluar. Maka dia cabut undi, keluarlah nama anak yang paling disayangi, paling tampan, paling disayangi kalau mereka itulah Abdullah. Maka Abdullah lah yang menjadi sasaran untuk dikorbankan oleh Abdul Muttalib. Kerana itu Nabi SAW ada menyebutkan hadis anak Ibnu Zabihain. Aku ini putra kepada dua yang disebelah. Disebelah itu maknanya hampir disebelah. Iaitulah Nabi kita SAW adalah putra anak cucu kepada Nabi Ismail AS sebagai permulaannya, dan di pengakhirannya iaitulah anak kepada Abdullah yang hampir disebelah. Memang Abdul Muttalib dah nekat dan nak sebelah. Orang lain berkehalang, orang lain berkehalang lagi. Dia nak buat ini, nanti orang ikut pada tradisi sebelah anak beranak. Aku nak buat macam mana? Aku dah berjanji, aku dah bernazar dengan Tuhan. Maka pawang lagi, ada orang lain pawang lagi. Jom, ada seorang pawang dari sana, kita pergi dapatkan pandangan dia. Pergi jumpa seorang pawang wanita namanya Sidah. Lalu tanya dia macam mana nak buat ni, nak selesaikan nazar Abdul Muttalib ni supaya tak bunuh Abdullah ni. Maka tanya Sidah, berapa kamu diat di kalangan kamu? Diat ini pampasan. Kalau berlaku pembunuhan, pampasannya kalau tak bunuh balas, bayar pampasan. Berapa pampasan yang kamu biasa di kalangan orang? Mereka kata 10 ekor unta. Okey, kalau begitu kata Sidah, kamu balik nanti, kamu cabut undi antara nama Abdullah dengan nama unta. Kan? Cabut. Kalau keluar nama unta, tambah lagi 10. Kalau keluar nama unta, tambah lagi 10. Begitulah. Maka duk cabut, keluar unta, cabut, bukan. Kalau keluar nama Abdullah, tambah unta 10. Keluar nama Abdullah, tambah unta 10. Cabut asyik keluar Abdullah ya. Mana dia nak kena sebelah kan?
cabut sehingga cabut kali ke-10 akhirnya jadi 100 ekor unta, dan 100 ekor unta itulah diberikan sebagai diat pembunuhan, dan diperlakukan pula apabila Islam datang diteruskan diat pembunuhan ialah 100 ekor unta. Itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, putra kepada Allah. Selepas daripada peristiwa itu, maka Abdul Muttalib segera membawa putranya Abdullah untuk dikahwinkan di perkampungan Bani Zuhra, melamar seorang putri yang ternama pada waktu itu, itulah Aminah binti Wahab daripada Bani Zuhra. Dan dalam perjalanan nak pergi ke perkampungan Bani Zuhra itu, Abdullah telah ditawarkan oleh seorang wanita yang bernama Ratiqah. Ratiqah ataupun gelarannya Qattal, dan dia adalah adik kepada Waraqah bin Naufal. Jadi semua yang kita sebutkan dalam Bidayah wa Nihayah, dalam Sirah itu kita sebutkan. Adik Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal kita tahu dia seorang yang banyak baca kitab, kan orang dia tahu tentang kenabian Nabi akhir zaman. Jadi adik kepada Waraqah bin Naufal itu telah mendapat berita tentang Nabi akhir zaman. Terdapat berita tentang Nabi akhir zaman, dan bila dia nampak Abdullah, entah bagaimana dia nampak tanda-tanda nur tentang kenabian yang ada pada Abdullah itu. Itulah benda kenabian yang ada pada Allah itu. Dengan cara apa? Wallahu alam. Lalu dia tawarkan diri dia kerana dia dapat berita daripada abangnya Waraqah bin Naufal tentang Nabi akhir zaman. Dah hampir dah. Dia dapat bertanda kata Abdullah ni daripada Rasulullah Abdullah ni. Dia tawarkan untuk diberisterikan oleh Abdullah. Abdullah kata, aku tak boleh nak layan sekarang ni, aku dengan bawa aku pergi ke kampung Bani Zuhra, bawa aku pergi utusan untuk meminang dan perkahwinan dengan Aminah binti Wahab. Diringkaskan cerita sampai ke perkampungan Bani Zuhra, maka akhirnya peminangan dilangsungkan perkahwinan selama 3 hari 1 hari menyebutkan, dan bermalamlah ataupun bersegudukanlah Abdullah dengan isterinya Aminah, dan benih itu pun tumpah ke rahim Aminah. Benih itu pun tumpah ke rahim Aminah. Maka bila balik semula ke Mekah dalam perjalanannya, Abdullah tanya balik kepada Qattal tu, tak mau tawarkan lagi kah? Apa yang kamu tawarkan tadi? Qattal atau Ratiqah binti Naufal tadi, dia kata, aku tak berhajat lagi kepada kamu, sebab dia ialah sesuatu tanda yang dia melihat sudah tidak ada lagi benih ataupun yang diharapkan. Dia mengidam untuk menjadi ibunda kepada Nabi akhir zaman, tetapi Allah SWT yang menentukan risalahnya itu daripada mana akan dilahirkan. Itu sedikit sejarah sebelum keputraan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia dah masuk dalam waktu boleh sebenarnya kan panjang lah cerita ni, tapi sekurang-kurangnya saya dapat mengungkapkan sedikit pun tak apalah. Kalau cerita ni mungkin tuan-tuan, mungkin kalau ada usaha-usaha yang telah datang menceritakan hal ini dalam pengajian tuan-tuan, mungkin saya mengulangkan balik sahaja. Tetapi saya nak buat kesimpulan, walaupun banyak pengajian sirah, kalau sebab pengajian sirah, sebab saya ni mengajar sirah juga kan. Di antara subjek yang saya mengajar ialah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sedikit sebanyak saya kena study juga lah bab sirah ni kan. Jadi ini sebahagian daripada zaman pra ataupun zaman pra keputraan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itulah susu galur keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Zabi'in, putra kepada 2 orang yang hampir dikorbankan, itu Nabi Ismail alaihissalam dan ibu ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib. Lepas itu kita cerita masalah cukup dah kan. Tuan-tuan bolehlah meneruskan sama ada dengan pembacaan atau pengajian sirah-sirah yang lain. Tapi sekurang-kurangnya inilah sedikit aktiviti atau perbincangan kita pada pagi ini untuk menyemarakkan rasa kasih dan cinta ingatan kita, memori kita semula kepada junjungan besar cinta hati kita Nabi Muhammad SAW. Apatah lagi bersama dengan sambutan Maulidur Rasul, bulan keputraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dimanfaatkan sedikit sebanyak. Mohon ampun dan maaf sebarang kekhilafan. Saya rasa dah boleh masuk waktu, dah boleh sembahyang sunat dah sekarang ni. Jadi sampai setakat itu saya dulu. Mohon ampun dan maaf sebarang kekhilafan daripada pihak saya. Kita sedih dengan tasbih kafar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.